6. Bab 6. Okay, sekarang ni boleh dengar? Boleh, okay. Alhamdulillah. Jadi kita nak masuk bab 6. Bab 6 iaitu pembahagian sel. Pembahagian sel. Jadi kalau kita lihat sebagai pengenalan lah kepada bab 6 ni, bila sebut perkataan pembahagian sel, kita akan lihat dua perkara utama. Dua perkara utama iaitu yang pertamanya mitosis. Mitosis. Sehingga kita sebut mitosis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat iaitu meiosis. Meiosis. Okay. Jadi mitosis dengan meiosis. Dua konsep ni lah yang kita kena faham betul-betul lah dalam bab 6 ni. Perkara utama lah. Perkara utama. Jadi persoalan di sini ditanya, tahukah anda bagaimanakah tumbesaran berlaku? Tumbesaran ni maksudnya pertumbuhan lah. Pertumbuhan daripada kecil kepada besar. Itu maksud tumbesaran. Dan bagaimanakah organisma menghasilkan sel baru? Okey, ini kalau ditanya dua soalan ni, ini maknanya konsep mitosis. Konsep mitosis. Masa menengah rendah dulu dah belajar sebenarnya. Dah belajar. Cuma kita akan lebih berhalusi je lah. Mungkin lebih mendalam sikit lah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah variasi genetik dihasilkan? Jadi perkataan variasi. Variasi ni maksudnya kepelbagaian lah. Kepelbagaian. Daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu vary. Vary ni maksudnya macam-macam. Macam-macam, pelbagai. Jadi bagaimanakah variasi genetik dihasilkan? Jadi ini kita akan tengok konsep meiosis. Konsep meiosis. So maknanya dalam bab 6 ni, kita akan belajar dua konsep tu yang utamanya. Adalah samping-samping tu adalah sikit tu. Tapi dia tak lari daripada dua konsep tu, ataupun dua fakta tersebut, mitosis dan juga meiosis. Tu ada satu soalan besar ditanya, bolehkah organisma seiras dihasilkan? Kalau ditanya boleh, jawapan dia boleh ataupun tak boleh je lah. Kan? Kalau ditanya boleh. Bolehkah organisma seiras dihasilkan? Mungkin kita kata boleh. Kalau kita kata boleh, baru ditanya soalan seterusnya. Bagaimana? Bagaimana organisma seiras dihasilkan? Kalau kita jawab tak boleh, adakah betul jawapan tu? Mungkin kurang tepat lah. Sebab sebenarnya boleh. Okay, kita akan tengok dia punya apa yang kita akan belajar dalam bab 6 ni. Secara lebih mendalam, kita akan lihat subtopik dia. Bermula dengan pengenalan lah. Biasanya yang pertama ni nak tahu lah apa yang kita akan lihat sebelum kita pergi pada mitosis meiosis tu. Cytokinesis ni. Kemudian istilah
somaternal. Ya, kita akan tengok nanti ya. Kemudian subtopik yang kedua, kita akan lihat kita sel dan mitosis, tajuk dia. Dan di bawah iaitu kita akan lihat kita sel, ya, kita sel ada interfasa, fasa G1, S, G2, M, mitosis. Kita akan lihat iaitu menyusun peringkat mitosis mengikut urutan. Dan cytokinesis melalui lukisan berlabel. Jadi maknanya kita kena melukis. Jadi semua murid kena melukis. Kena lukis. Ya. Lukisan tersebut mestilah berlabel. Itu yang ketiga. Yang keempat, analisis, iaitu membanding dan membezakan mitosis dan cytokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita akan lihat dalam sel haiwan dan juga dalam sel tumbuhan. Ya, dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kemudian yang kelima, kita akan lihat iaitu kita akan bincangkan keperluan mitosis ini dalam perkembangan embrio, pertumbuhan organisma, penyembuhan luka pada kulit, penjanaan semula dan juga pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks. Okey, kemudian subtopik yang ketiga, meiosis. Okey, menyatakan pengertian meiosis, mengenai pasti sel, jenis sel yang gunakan meiosis dan seterusnya lah, ya. Kita nak boleh tengok dan baca sendirilah tu. Okey. Dan yang keempat tu, isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey. Kita akan lihat beberapa keadaan lah, ya, yang sangat popular, iaitu tumor, kanser, ya, dan penyakit genetik, ya, iaitu sindrom Down. Sindrom Down. Jadi untuk hari ini, untuk kelas hari ini, insya-Allah kita cuba cover kalau boleh 6.1 dan 6.2 lah. Kita tengok macam mana lah, masa yang ada. Baik. 6.1 pembahagian sel. Okey. Kita baca situ. Jadi sel dalam badan kita sentiasa tumbuh, ya, sentiasa. Di sini perkataan sentiasa. Okay, mana selalulah, mana selagi ada, selagi itu dia akan tumbuh. Membahagi, bukan saja tumbuh, membahagi dan juga mati. Itulah kita dia, ya. Tumbuh, membahagi, mati. Maknanya sel ni dia akan menambahkan bilangan. Bila dia nak tumbuh, maka dia akan menambahkan bilangan dia. Gandaan dia, ya. Multiple, ya. Dia akan meningkatkan kuantiti dia. Kemudian dibahagikan. Bahagi tu untuk tengok bahagian mana yang perlu. Kan, kalau bahagian yang perlu tu bahagian tangan lah, bahagian kaki lah, ataupun semua perlu dibahagikan, ya. Supaya sel tu membahagi mengikut kadar yang ditentukan, ya. Ditentukan. Kalau dia membahagi secara berlebihan, itu akan timbul masalah. Ya, timbul masalah lah. Itu yang kita akan belajar nanti, penyakit tumor. Tumor ni maknanya dalam bahasa Melayunya ketumbuhan. Ya, istilah ketumbuhan tu pelbagai lah, nanti kita akan jumpa, ya, istilah tersebut. Ataupun kanser. Kanser ni bahasa mudahnya barah. Ya, penyakit barah. Apabila sel membahagi. Dia membahagi juga, tapi dia membahagi dalam kuantiti yang tidak normal. Tidak normal, ya. Jadi bersyukurlah kita kerana kita terhindar daripada
penyakit-penyakit tersebut. Walau bagaimanapun ada juga yang diberikan ujian tersebut ya. Kemudian sel juga akan sampai satu tahap dia mati. Kan? Dia mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Termasuklah sel tersebut. Oleh itu sel yang mati mesti diganti dengan sel baru. Kan? Mesti diganti. Jadi nak ganti ni ada proses ni ya. Ganti, replace. Nak replace, nak ganti mestinya sesuatu yang baru. Yang baru ya. Yang boleh menggantikan fungsi sel yang telah mati tersebut. Sel badan menghasilkan sel yang baharu melalui proses pembahagian sel. Okay, disebut secara umum lah, iaitu pembahagian sel. Kita sebut lagi lah, ya. Apa nama proses dia tu ya. Pembahagian sel melibatkan dua peringkat. Okay, ada dua peringkat pembahagian sel tu. Yang pertama iaitu karyokinesis. Kataan karyo. Dulu dalam KBSM tak ada istilah ni ya. Tidak digunakan istilah ni. Dalam KSSM diperkenalkan istilah karyokinesis. Dan satu lagi ialah sitokinesis. Okay, sitokinesis. Kata belakang ni sama, kinesis. Maksudnya kinesis tu ialah pembahagian. Okay, kataan kinesis merujuk kepada pembahagian. Cytoplasma. Sana pembahagian cytoplasma. Kalau karyo, nukleus. Itu untuk nukleus. Karyo ni untuk nukleus. Okay, untuk nukleus. Manakala cytokinesis melibatkan pembahagian cytoplasma. Ini cytoplasma. Okay. Sel badan organisma boleh dibahagikan kepada sel soma dan sel pembahagian. Ataupun sel bahagian tu dikenali juga sebagai gamet. Ya, gamet. Ini sel badan. Jangan confuse ya. Sel badan. Yang tadi itu pembahagian sel. Pembahagian sel ada dua, iaitu karyokinesis dan cytokinesis. Itu adalah pembahagian sel. Tapi sel badan itu sendiri ada dua, iaitu yang melibatkan sel soma dan juga sel pembiakan. Ya. Jadi kita akan belajar kedua-duanya nanti ya. Kita akan belajar kedua-duanya, sel soma dan sel pembiakan. Ataupun sel pembiakan itu boleh juga dikenali sebagai gamet. Gamet ya. Mungkin kita dah belajar sebenarnya bahagian ini. Jadi kita lihat perbezaan antara sel badan tersebut ya. Yang pertama sel soma, yang kedua sel gamet. Di sini tulis sel gamet. Maknanya kalau sebut sel gamet itu maknanya sel pembiakan lah. Ya, sama je. Okey, sel soma. Sel soma sel badan selain daripada sel gamet. Maknanya dia sel soma, perkataan soma tu. Soma ataupun dalam bahasa Inggeris panggil somatik. Ya, somatik ni maknanya badan. Ini istilah Latin lah ya. Istilah Latin. Jadi nak cerita pasal perkataan Latin tu atau kadang-kadang tu banyakkan guna perkataan Greek. Jadi sebabnya mungkin mereka yang terawal agaknya lah yang memperkenalkan ataupun yang menjumpainya. Kalau orang Melayu yang jumpa mungkin kita sebut sel badan. Tapi orang Melayu mungkin lambat sikit jumpa benda ni. Agaknya lah, saya pun tak pasti ya. Jadi sel badan samalah dengan sel soma. Tapi tak termasuk sel gamet. Bila sebut gamet ni, perkataan gamet tu merujuk kepada kalau bagi lelaki sel sperma. Ya. Bagi lelaki. Bagi perempuan sel ovum. Itu adalah sel gamet. Sel gamet tu dia general, umum. Spesifiknya kalau lelaki sel sperma, kalau perempuan sel ovum. Jadi maknanya ia tak termasuk dalam sel soma. Ya.
Sel soma terhasil melalui proses mitosis. Okay, mitosis. Ini kita akan bincang lebih mendalam nanti ya tentang proses mitosis. Kemudian sel soma ni, apa yang ada dalam dia? Dia punya composition dia, dia punya ingredient dia. Dia mengandungi bilangan kromosom diploid. Apa pula diploid tu? Nanti kita tengok juga perkataan diploid ya. Kromosom diploid. Iaitu, diberitahu terus ya. Setiap sel mengandungi 2 set kromosom. Dua set kromosom. Ataupun ditulis sebagai cara dia punya penulisannya ialah 2N. N tu kecil ya. N tu sebenarnya ialah merujuk kepada bilangan pembahagian. Bilangan pembahagian. Ataupun boleh juga kita kata bilangan kromosom. Itu boleh. Okay. Jadi N tu merujuk kepada bilangan pembahagian. Maknanya kromosom tu dia berapa banyak dia membahagi. Ataupun N tu juga boleh merujuk kepada bilangan kromosom. Ya. Dalam sel soma manusia, cara penulisannya adalah seperti berikut. Iaitu 2N sama dengan 46. Ya. 2N sama dengan 46. Maksudnya N tu ialah 23. Kan? 2N sama dengan 46. Jadi kalau N sama dengan 23. Jadi 46 ni ialah bilangan kromosom. Ya. Bilangan kromosom. Mana dalam badan kita ni, ya, orang yang normal lah kita cerita yang normal dulu. Cerita yang sakit, yang bermasalah itu kita cerita kemudian. Nanti dalam subtopik yang terakhir ya. Iaitu 46 tu adalah bilangan kromosom. Ya, bilangan kromosom, dan 2N tu adalah kromosom diploid. Istilah dia ya, diploid. Daripada perkataan D itu maknanya 2. D itu 2. Maknanya 2N. Maknanya set kromosom dia tu ada 23. Dia ada 23 set. Ni N. Jadi kalau 23 set, bermaksud bilangan kromosom dia 46. Kita kira satu set tu 2 kromosom. Sepasang. Kita kata macam sepasang lah. Sepasang kromosom. Jadi bila sebut sepasang kromosom tu maknanya ada 2 kromosom. Macam kita sepasang kasut. Mesti ada kasut sebelah kanan dan kasut sebelah kiri. Kan? Sepasang telinga. Telinga kanan, telinga kiri. Sepasang mata. Mata kanan, mata kiri. Kalau hidung, boleh kata sepasang lah. Sepasang hidung. Maknanya tak betul lah. Sebab hidung ada satu saja. Tapi lubang hidung ada 2. Sepasang lubang hidung. Itu betul lah. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Bermaksud perkataan sepasang ataupun satu set tu merujuk kepada 2. 2 bilangan dia tu. Kena bezakan ya, antara bilangan dengan pasang. Kita kata ya, contohnya kita kata sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Mesti lelaki seorang, perempuan seorang. Kan? Jadi kena ada pair dia tu. Tapi kalau dari segi bilangan dia, 2. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kan? Jadi kalau kromosom, disebut sepasang kromosom, maksudnya bilangan kromosomnya ada 2. Ya, bilangan kromosom ada 2. Bilangan pasang dia 23. Jadi 23 pasang kromosom membentuk 46 bilangan kromosom. Maknanya orang yang normal ada 46 kromosom atau 23 pasang
kromosom. Kena tengok tu perkataan pasang dengan bilangan. Okey. Bagi sel gamet pula ya. Sel gamet ialah sel pembiakan. Okey. Sel gamet terhasil melalui proses meiosis. Ini beza dia. Kalau sel soma melalui proses mitosis. Kena sebut betul-betul, kena eja betul-betul. Mitosis, sel soma, gamet, meiosis. Mei, ingat bulan Mei. Kalau nak eja tu ingat bulan 5, bulan Mei. M-E-I. Dan isilah oosis. Oosis. Sebab ada yang salah eja. Ada eja M-E-O. M-E-O-I. Salah tu. Salah eja, salah lah. Macam nama kita lah. Kita eja nama orang tu salah. Jadi, mungkin kita kata itu orang lain. Sebab nama dia salah. Kemudian sel gamet ini mengandungi bilangan kromosom haploid. Kalau ikut sebutan makhraj tu half. Dia bunyi macam separuh. Separuh. Haploid, iaitu setiap sel mengandungi hanya satu kromosom. Satu set kromosom, Satu set kromosom ataupun kita panggil dia N kecil, N kecil. Jadi dalam sel gamet mengandungi N sama dengan 23. N sama dengan 23. Maksudnya bilangan kromosom dalam sel gamet adalah separuh daripada bilangan kromosom sel soma. Okay. Sel soma. Ini bilangan Jadi N ni merujuk kepada, saya sebut tadi, N inilah bilangan. Bilangan. Sebab apa bilangan dia 23 saja? Nanti kita akan tengok. Iaitu yang melibatkan proses meiosis. Jadi itu beza tu nanti antara mitosis dengan meiosis. Selanjutnya kita tengok dalam sel diplot tadi ingat sel diplot, sel soma lah. Satu set kromosom berasal daripada induk jantan. Kita guna istilah jantan jangan pelik pula nanti. Manusia pun kita guna jantan. Ataupun betina. Tak kira lah manusia Jadi kita kena reda je lah. Terima. Kalau induk lelaki, kena induk jantan. Atau dikenali sebagai kromosom paternal. Paternal ni bahasa Inggeris ni tapi dimelayukan. Maknanya paternal ni bapa lah. Bapa kromosom bapa. Dan satu set lagi berasal daripada induk betina. Induk betina macam mana Jadi maknanya ahli genetik ni dia menggunakan istilah betina. Tak kira manusia ke haiwan ke betina lah ke. Jantan betina. Kalau kita ni marahlah dah. Sebut awak jantina apa? Tak kenal pula. Kena tanya orang jantina. Kita tengok tahu dah kan. Tapi ada orang tanya, awak ni jantina benda? Sebab apa? Penampilan dia tu kadang-kadang sukar dikenali, nak bezakan antara lelaki dengan perempuan. Sampai kena tanya jantina orang tu Sebab suara lelaki, contoh dah. Suara lelaki tapi penampilan pakaian perempuan. Tu kena tanya tu jantina tu. Kan? Tapi orang yang belajar dia tahu Orang yang belajar, orang yang hidup ilmu, dia tahu ini lelaki, ini suara ni. Halkong keluar halkong kat leher tu nampak. Kan? Tapi tengok penampilan, perempuan comel lah tak? Kulit pun licin Jadi orang ingat ke perempuan? Jadi confuse. Baik. Jadi istilah yang kita gunakan jantan atau betina tak kira lah manusia ataupun haiwan. Ataupun dikenali juga sebagai kromosom maternal.
Maternal ni ibu lah. Ya. Maternal ni. Daripada perkataan M lah. Ya. M ni mother. Tapi paternal ni bukan father lah. Tapi nak ingat yang tu lah. M maternal tu mana ingat mother. Bila dah mother, paternal tu father lah. Ayah lah. Ataupun bapa. Kalau orang panggil papa boleh juga lah kan. P tu. Kan? Kalau awak panggil ayah awak papa kan. Panggil papa tak apa. Ya. Jangan panggil papi ya. Jangan panggil papi sudah. Ya. Ada orang panggil nama ayah dia ataupun gelaran untuk ayah dia tu dengan gelaran yang tertentu ya. Daddy kan. Father rasanya tak lah ya. Takkan panggil father tak. Father tu orang ni ya. Father dekat gereja tu. Sebut father sekarang dah macam pula kan. Panggillah dengan nama yang disukai ya. Baik. Kedua-dua kromosom paternal dan kromosom maternal ni mempunyai ciri struktur yang serupa. Ciri struktur yang serupa. Tu dia punya istilah dia tu. Ciri struktur yang serupa. Sepatutnya ciri yang serupa sudahlah. Ataupun struktur yang serupa. Ini ciri struktur yang serupa ya. Tak apalah orang boleh kotak ya. Pasangan kromosom ini disebut sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog. Maknanya kalau ciri yang serupa ataupun struktur yang serupa ni kita panggil kromosom homolog. Ya. Itu istilah homolog. Kataan homo ni sama. Kan? Selalu kita jumpa kataan homo ni kat mana? Ya, kita guna istilah apa? Homo sapien. Homo sapien. Nak sebut yang satu lagi tu boleh juga ya. Homo apa? Homo seks ya. Homo seks. Apa dia homo seks? Iaitu individu ataupun orang kelompok yang sama jantina. Ya. Kelompok yang sama jantina, homo seks lah. Ataupun yang menyukai sesama jantina. Tetapi lebih kepada mungkin sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Jadi homo. Jadi homo tu maknanya sama. Sama tu sebenarnya merujuk kepada dia punya struktur dia tu. Struktur yang sama. Log LOG merujuk kepada struktur ataupun dia punya ciri dia. Kalau kromosom tu dari segi panjang kromatik dia tu. Ya. Kita akan tengok nanti ya. Di bawah tu mungkin ada contoh. Kalau tak ada saya lukis lah. Panjang pendek kromatik tu. Kemudian istilahnya kromatin. Dia tin belakang. Tin. Saya suka perkataan tin ni kalau kita tulis bahasa Inggeris jadi kurus. THIN. Tin. Sebut tin juga ni. Jadi kromosom yang menyerupai berbenang halus yang panjang. Halus tu halus kurus. Macam tu lah. Halus kurus. Ingat kurus, ingat halus. Ingat halus, ingat kurus. Macam kita sebut orang lah. Halus hanya badan dia. Halus. Sebenarnya badan tu kurus lah. Kalau kita kata kurusnya badan dia. Macam saya lah ya. Kurus badan cikgu. Ya. Agaknya lah ya. Baik. Bulan puasa ni kurus sikit lah. Jadi kromatin ialah kromosom yang menyerupai berbenang halus yang panjang ya, yang panjang. Okey. Itu istilah-istilah yang telah kita gunakan, yang kita jumpa dalam setakat ni ya. Jadi istilah yang kita jumpa tadi karyokinesis, cytokinesis, sel soma, sel gamet, sel pembiakan, ya, kromosom diplot, kromosom haploid, mitosis, meiosis. Tapi mitosis, meiosis tu kita belum define lagi ya. Kita belum takrifkan lagi. Kita belum bagi definisi dia lagi ya. Kita jumpa perkataan tu. Kemudian kita jumpa istilah induk jantan ataupun kromosom paternal ataupun induk betina, kromosom maternal, istilah kromosom homolog dan kromatin.
Baik, perhatikan rajah 6.1. Ya, rajah 6.1 iaitu kromosom haploid dan diploid. Jadi yang sebelah kiri dulu ya, iaitu dikatakan kromosom haploid ataupun kita tulis sebagai N kecil. N kecil ya. Bila jumpa ya N kecil dalam tajuk ni lah, sebab kita akan jumpa juga dalam tajuk lain ya. Tapi dalam tajuk yang ni khusus untuk kromosom, ia bermaksud haploid ya. Iaitu satu salinan setiap kromosom. Jadi kalau tengok kromosom ni satu kromosom ya, satu kromosom, satu kromosom. Maknanya ada 3 kromosom tanpa pasangan. Dia tak ada pair dia ya. Tak ada couple. Istilah budak sekarang ya, couple. Tak ada couple. Macam orang tanya ya, awak ada couple tak? Kan? Maksud itu faham lah. Kalau perempuan maknanya ada boyfriend. Ya, ada boyfriend dia. Kalau lelaki ada girlfriend dia ya. Bakwa. Ada bakwa. Bagi kromosom jenis diploid ya, ataupun diploid ataupun ditulis sebagai 2N 2N. Mana setiap daripada kromosom tu dia ada pasangan dia. Ada pair dia, ada couple dia ya. Dan couple dia tu sama panjang. Pendek pun sama. Ya. Panjang pendek dia sama. Bentuk pun sama. Jadi kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey. Kromosom homolog. Homolog tu dia merujuk kepada saiz. Ya, saiz kromosom merujuk kepada ciri dia ataupun struktur dia. Ya. Bukan merujuk kepada jantina. Ya, sahaja. Semata-mata. Mungkin boleh. Tapi tidak semestinya. Ya. Jadi disebutkan di sini 3 pasang kromosom homolog, iaitu 1 set kromosom paternal dan 1 set kromosom maternal. Okey. Jadi homo di situ merujuk kepada ciri, struktur, bentuk, saiz yang sama ya, bukannya merujuk kepada jantina. Jantina. Dia ada kromosom yang mengawal jantina. Kita akan baca nanti ya. Baik, buat masa ni itulah istilah dia, iaitu haploid dan diploid. Haploid kromosom tanpa pasangan. Manakala diploid kromosom mempunyai pasangan. Dan pasangan tu mesti sama ya. Biasa kalau kita jumpa dari segi lukisan lukisan. Kita tengok lukisan sikit ya. Tengok lukisan. Okey. Kromosom ni kita jumpa istilah sebelum kita pergi kepada perkataan kromosom tu. Tadi kita jumpa istilah kromatin ya, kromatin. Kromatin ni berbenang. Dia berbenang. Ya mungkin halus, kita halus lagi ya. Mungkin berbenang halus. Benang, berbenang ya. Jadi kalau kita nampak ya, struktur yang macam ni berbenang ni, ini kita ada panggil kromatin. Kemudian kromatin ni di satu fasa nanti kita akan belajar fasa-fasa dia nanti. Dia akan berkembang ya, ya, kemudian menjadi kromosom. Jadi kromosom disebut kromosom ni terdiri daripada iaitu saya lukis dulu dah ya. Iaitu kromosom ini panggil kromatik. 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 Warna sikit ya. Bagi nampak sikit. Ini kromatik. Ini pun kromatik. Kemudian yang tengah ni adalah sentroma. Sentroma. Jadi kalau kromosom ni dia tak ada pasangan dia, maknanya satu je kromosom. Dan ni kita panggil haploid lah.
Ya. Jadi ini sebagai kromosom haploid ataupun N, tulis dalam kurungan ya, N kecil. Okey. Kemudian kromosom ni sebenarnya dia, kalau dia ada pasangan dia, katakan adalah pasangan dia mesti yang sama lah, ya, pasangan yang sama. Boleh copy tak? Copy, kita copy dia, duplicate. Ya. Ada sebelah dia inilah. Sebelah situ. Okey. Tapi ada pula line hitam tu, tak apalah. Boleh padam tak? Okey. Jadi kalau dia dah jadi macam ni, maka kita kata kromosom yang diploid. Tapi saya tadi copy je lah. Copy direct. Saya nak copy dari segi saiz dan juga bentuk. Tapi dia punya punca tu, ya, punca. Kalau yang ni mungkin kromosom yang berasal daripada induk jantan. Katakanlah mana kromosom paternal lah. Kromosom paternal. Paternal ni maknanya induk jantan. Saya buat macam ni lah simbol dia. Jantan. Manakala yang ni kromosom daripada induk betina ataupun kromosom maternal. Okey, kromosom maternal. Ataupun kita panggil sebagai induk betina. Induk betina. Okay, macam tu simbol dia. Kalau warna kita boleh warna berbeza lah. Katakan saya nak warna lain. Nak menunjukkan bahawa dia daripada betina kan. Kena betina. Tapi warna dah katakan warna lain lah. Boleh padam tak? Okey, boleh padam. Tapi saiz, bentuk, panjang pendek, lebar dia maknanya sama. Kuning, okey. Kuning. Ya, macam tu. Jadi bila dia ada pasangan macam tu, kita ia sebagai kromosom diploid. Ya, kromosom diploid. Tak panggil lah kromosom haploid. Tak boleh lah tulis sini. Mana kena potong. Ya, kita tulis sebagai kromosom diploid. Ya, bila sebut D tu ataupun 2N ni, maknanya daripada satu daripada induk jantan, satu daripada induk betina. Maternal, paternal, paternal, maternal. Ya, maka itu barulah kita panggil kromosom diploid. Ya. Nanti kita akan cerita bagaimana perkembangan kromosom itu dalam subtopik yang seterusnya nanti ya. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham pun seorang je ya. Farah Hidayu. Boleh faham tak? Farah Hidayu. Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. Cuba kita tengok seperti formatif tu ya. Seperti formatif yang satu tu tak ada apalah. Itu boleh dapat direct lah daripada penota tadi. Yang kedua tu, iaitu ramalkan apa akan berlaku sekiranya sel dalam organ pembiakan manusia tidak dapat menghasilkan sel haploid. Dia bagi gambar otak ni. Gambar otak ni maknanya soalan pecah kepala. Soalan pecah kepala. Bukan maksudnya soalan kebat lah tu ya. Soalan yang nak kita fikirkan mungkin lebih jawapan dia lebih panjang lah jawapan itu ya. Disuruh ramalkan. Ni macam Ali Nujum lah pula ni. Apa yang akan berlaku sekiranya sel dalam organ pembiakan, sel dalam organ. Disebut organ ni sama ada kalau organ pembiakan manusia lelaki, kalau lelaki apa dia organ pembiakan lelaki ataupun organ pembiakan perempuan yang menghasilkan sel haploid yang tidak dapat menghasilkan sel haploid.
Maksudnya dia tidak dapat menghasilkan haploid ini sel diploid lah. Mungkin ataupun tak ada menghasilkan langsung. Jadi kita kena tengok berbalik tujuan, ya, tujuan sel pembiakan itu apa dia tujuan dia, ya, untuk menghasilkan anak kan, untuk menghasilkan anak. Jadi kalau sel dalam organ biakan, maknanya kalau lelaki itu untuk menghasilkan sperma, testis lah, itu organ biakan lelaki. Kalau perempuan, ovari, ya, untuk menghasilkan ovum. Tapi sekarang ni dia tidak dapat menghasilkan sel haploid. Sel haploid ni sebenarnya dirujuk kepada gamet. Mana sel gamet. Mana nak ceritanya soalan ni dia tanya, kalau orang lelaki tak menghasilkan sperma, kalau orang perempuan tidak menghasilkan ovum, jadi apa berlaku? Itu ramai kan. Jadi boleh tak berlakunya terbentuknya zygote, ya. Jadi tidaklah kan. Jadi kita boleh fikirlah, ya. Boleh fikir dari segi kebolehan, ya, kebolehan untuk menghasilkan anak, ya, ataupun zuriat. Okey, settle yang tu, ya. Selesai yang tu, selesailah subtopik 6.1. 6.1. Kita nak pergi kepada 6.2, ya. 6.2 sikit. 6.2 kita sel dan mitosis. Kita, ya. Kataan kita. Kita dalam bahasa Inggeris kita panggil cycle. Cycle artinya roda, pusingan, putaran. Putaran. Bila putaran seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Kadang di tepi. Maknanya dia akan berputar, sentiasa berputar. Dan kita akan lihat mitosis tu, ya, secara lebih mendalam. Okey, ini kita nak bincang. Jadi apakah itu kita sel? Kita sel merujuk kepada turutan kejadian, turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA. Okey, penggandaan ataupun DNA duplication, ya, duplication serta pembahagian sel. Okey, ada dua tu. Satu, penggandaan DNA, dan satu lagi ialah pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Matlamat dia nak hasilkan dua sel anak. Okey, dua sel anak. Bukan dua anak, dua sel anak. Sel tu dua. Kena tulis betul-betul, ya. Jadi kita sel itu terdiri daripada interfasa dan fasa M. M besar. Jadi ada dua, inter dengan M. Interfasa ataupun satu lagi fasa M. Interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kita sel. Ya, fasa ini terdiri daripada fasa G1, ya, G1, kemudian S dan juga G2. Jadi istilah huruf-huruf ni dia ada makna sebenarnya, ya. M tu ada makna, G1 tu ada makna, S ada makna, G2 pun ada makna. Okey, jadi maknanya interfasa ni ada 3 fasa di bawah dia. Ya, G1, G1, S dan juga G2. Manakala fasa M terdiri daripada berapa? Dia ada juga ni. Ya. Dia ada juga, iaitu terdiri daripada mitosis dan juga cytokinesis ni, ya. Tengok ni, ya ni. Mitosis dan juga cytokinesis. Tapi yang paling panjang adalah interfasa lah, ya. Interfasa. Jadi kita akan lihat fasa ni, mungkin yang kita akan sentuh sini je. Kemudian kita sambung nantilah, ya. Untuk kelas akan datang kita sambung. Tapi kita tengok dulu kita set. Fasa G1, apa yang berlaku pada fasa G1? Okey, G1.
Pertama, sel membesar. Okey. Okey, perkataan G itu ada setengah buku ditulis sebagai growth 1. Bahasa Inggeris tulis growth, ataupun pertumbuhan pertama. Growth. Ada setengah buku dia tulis, ini bahasa Inggeris lah, G itu merujuk kepada gap 1. Gap. Gap ni selang, sela. Sela ke sela. Mana sel membesar yang pertama. Kemudian komponen sel seperti mitokondrion dan jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Kemudian yang ketiga, protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini. Jadi kalau protein untuk kegunaan kita sel, ini maksudnya merujuk kepada fungsi ribosom lah. Protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini. Mana itu fungsi ribosom. Boleh catatlah situ fungsi ribosom. Pada peringkat ini, fasa G1 ialah nukleus kelihatan besar. Dan kromosom adalah dalam bentuk kromatik. Jadi ada keyword dia yang penting yang kita kena ingat lah untuk fasa G1 ni, iaitu yang ni, nukleus kelihatan besar dan kromosom kita panggil dalam bentuk kromatik. Dia kromosom tapi yang saya sebut tadi dia bentuk berbenang halus, yang dipanggil sebagai kromatik. Kemudian peringkat yang kedua, fasa S. Jadi S sebenarnya merujuk kepada sintesis. Daripada kataan ni lah. Sintesis. Sintesis apa? Sintesis DNA. Jadi saya nak ulang semula, kataan sintesis tu ialah bina. Build. Bina DNA. Sintesis DNA. Berlaku dalam fasa S apabila DNA, DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Replikasi. Jadi istilah apa pula ni? Replikasi. Iaitu kataan replikasi itu dia nak jelaskan kataan replikasi. Setiap kromosom mengganda. Mengganda menjadi 2 kromatik seiras. Setiap kromosom mengganda. Jadi maksudnya replikasi ni ialah mengganda. Menjadi daripada 2 kromatik yang seiras. Yang juga dikenali sebagai kromatik kembar. Kromatik kembar. Jadi kedua-dua kromatik mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Salinan ni macam kopi lah. Kopi, macam kita copy paste lah. Sebab dia duplicate. Macam kunci. Kunci yang kita duplicate. Kita duplicate kunci. Kita perbanyakkan kunci yang sama lah. Jadi mengandungi DNA yang sama. Jadi kedua-dua kromatik ini berpaut pada sentromer. Jadi istilah sentromer ni saya tunjukkan tadi. Lukisan mana kita lukis, ini sentromer. Kemudian ada kromatik. 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 Kenapa jadi gitu pula? Kromatik. Dalam ni ada DNA. DNA. Apa itu DNA? Kita akan bincang nanti kedua-dua kromatik mengandungi salinan, mana yang ada satu lagi lah. Ada satu lagi dia ada apa tu? Satu lagi. Sebab dia kembar dia kena ada satu lagi. Dia mengganda macam tu. Ni sentromer. Sentromer, ingat kataan sentra. Tengah-tengah, sentra. Jadi ini adalah kromatik. Ini semua ni kromatik ni. Kromatik. Jadi di kata situ kedua-dua kromatik mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kedua-dua kromatik ini berpaut pada sentromer. Kemudian G2. Kita habiskan ini G2, sel terus membesar. Itu yang growth
growth tu. Tadi saya sebut G tu adalah growth. Growth ni tumbuhan lah, pertumbuhan ataupun gap, gap membesar. Dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2, sel mengumpul tenaga. Okey, di sini ada perkataan yang penting, tenaga, dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat bahagian sel yang seterusnya. Selepas peringkat interfasa, sel akan memasuki fasa M. Jadi bahagian G2 ni dia semakin membesar daripada G1, compare dengan G1. Kemudian dari segi tenaga itu dikumpulkan, bagi tenaga tu untuk membolehkan dia bersedia lah untuk membahagi ataupun untuk ke peringkat yang seterusnya. Fasa M. Okey, fasa M terdiri daripada mitosis. M tu mitosis lah. M tu mitosis. Dan satu lagi ialah cytokinesis, iaitu pembahagian cytoplasma. Cytoplasma. Jadi mitosis ini melibatkan ada 4 fasa. 4 fasa pula. Yang dikenali sebagai profasa, metafasa, anafasa, dan juga nak sebut macam mana tu, telofasa ke telofasa. Saya selalu sebut telofasa. Atau ringkasnya saya tulis sebagai PMAT. Ingat, PMAT ataupun PACMAT. P itu untuk PAC, MAT itu mat lah, PACMAT. Ingat PACMAT. PACMAT, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey. Jadi PACMAT tu ialah fasa-fasa dalam mitosis. Cytokinesis selepas mitosis berlaku. Okey. Iaitu cyto tu ialah cytoplasma, kinesis tu ialah pembahagian. Jadi selesai yang tu, ya. Okey, yang ni insya-Allah kita akan sambung untuk kelas yang akan datang, ya, insya-Allah. Untuk yang kelas akan datang kita bincanglah berkenaan dengan mitosis dan yang seterusnya, cytokinesis, ya. Insya-Allah. Ada soalan? Farah Hidayu? Ada, cikgu. Ada, ya. Okey, jadi itu saja perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan, ya. InsyaAllah pada hari Selasa. Tapi hari Selasa tu awak dah sekolah kan? Awak dah sekolah. Tak tahulah macam mana tu. Awak dah sekolah tapi saya